Dan kadang-kadang mereka juga keliru tentang makna tauhid dan syirik. Bagaimana? Benda yang tidak syirik, mereka anggap syirik kerana mereka tidak tahu beza antara sebab dan hakikat. Contoh, bagaimana mereka boleh keliru tentang tauhid dan syirik? Ada sebahagian daripada kawan-kawan kita yang berfahaman literal macam ni, dia berfatwa atau dia berpandangan kita tidak boleh amal solawat syifa atau dikenali sebagai solawat tibil qulub. Kenapa? Pertama sebab kata dia bid'ah. Ni selawat tak mai daripada Nabi, tak boleh amal. Yang kedua dia kata pasal dalam selawat tu ada perbuatan syirik, ada tuturan yang syirik. Kita kata syirik tang mana? Cuba hang tengok. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kata dia, apa kata Nabi SAW itu syifa? Syifa adalah penyembuh. Sedangkan yang menyembuhkan penyakit adalah Allah. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan bila aku sakit, dia Allah yang menyembuhkan. Jadi bila hampa kata Nabi menyembuhkan, hampa telah menyamakan Nabi dengan Allah. Syiriklah. Nah, ini kekeliruan. Kerana dia tidak tahu beza. Bila kita nisbahkan kesembuhan kepada Allah, itu nisbah hakikiyah. Memang hakikatnya yang menyembuhkan kita adalah Allah. Tetapi bila kita nisbahkan kesembuhan kepada Nabi, itu nisbah sababiyah. Maknanya Allah jadikan Nabi SAW sebab kepada kesembuhan. Bolehkah kita disebahkan kepada makhluk? Jawapannya boleh. Antara dalilnya, Nabi SAW sendiri buat benda tu. Nabi pernah bersabda, Al-habbatu sauda shifa'un likulli da'in ilal maut. Habbatu sauda, kata Nabi SAW, menjadi penyembuh kepada setiap penyakit. Kata para ulama, setiap di situ maknanya kebanyakan. Kebanyakan penyakit kecuali mati. Jadi kalau syirik mengatakan makhluk sebagai penyembuh, mustahil Nabi ucapkan. Takkanlah Nabi SAW menuturkan kalimah syirik. Jadi bila Nabi SAW mengatakan habbatu sauda itu penyembuh, bermakna mengatakan makhluk penyembuh tidak syirik. Tetapi penyembuh atas jalan asbab. Ya, nanti insyaAllah kita akan mendetailkan lagi apakah dia asbab dan apakah dia hakikat. Ya. Baik. Literal diwakili oleh kumpulan yang menafsirkan agama secara keras dan zahir, serta meyakini bahawa tafsiran mereka sahaja yang betul, seperti yang dilakukan oleh golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi, yang biasanya mengaku sebagai golongan Salafi dan malah mendakwa sebagai ahli sunnah wal jamaah yang sebenar. Nanti kita huraikan selepas daripada laungan azan, insya-Allah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Baik, kita sambung balik perbincangan kita. Salah satu golongan yang kita boleh kategorikan sebagai bersikap literal adalah golongan yang dikenali sebagai golongan Wahabi. Daripada mana datang nama Wahabi ini? Daripada pengasas yang bernama Muhammad ibn Abdul Wahhab, yang mana menggerakkan atau mengasaskan gerakan ini pada kurun ke-18 Masihi bersamaan 12 Hijriah. Asalnya nama beliau Muhammad. Abdul Wahhab adalah nama ayah beliau. Tetapi biasa di kalangan orang Arab, dia menisbahkan kepada nama ayah atau nama keturunan. Contohnya, imam kita bernama Muhammad. Muhammad ibn Idris. Tapi kita ambil gelaran daripada atuk beliau, iaitu Asy-Syafi'i. Begitu juga mazhab Hambali, pengasas mazhab bernama Ahmad. Ahmad ibn Hanbal. Tapi dia tidak panggil Ahmadi, dia panggil Hambali. Disebah kepada nama bapa. Ini yang berlaku kepada fahaman Wahabi. Syekh Abdul Wahhab, beliau tidak sama fikiran dengan anak beliau, tetapi bila dinisbahkan kepada nama ayah. Jadi itu asal nama Wahabi. Sementara nama Salafi, dia merujuk kepada salaf. Ya di hujung ni, dia berfungsi sebagai menunjukkan pengikut. Contoh kita kata Syafi'i, pengikut Imam Syafi'i. Maliki, pengikut Imam Malik. Hanafi, pengikut Imam Abu Hanifah. Hambali, pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Wahabi, pengikut Syekh Muhammad bin Wahhab. Salafi, pengikut Salaf. Salaf siapa? Salaf asalnya makna dulu.
Secara istilah, salaf ini merujuk kepada umat Islam generasi yang awal, iaitu sahabat Nabi, tabi'in dan juga tabi'in. Jadi, bila mana kawan-kawan kita yang cenderung kepada manhaj ini mendakwa salafi, dari segi dakwaan itu baguslah. Sebab dia mengatakan dia ikut salaf. Jadi ikut salaf ni bagus. Kerana salaf ini mereka hampir dengan Nabi SAW. Jadi mereka faham Islam dengan kefahaman yang terbaik. Yang tidak bagus adalah kalau dakwaan itu tak selari dengan perbuatan. Sebagai contoh, ya, dalam memahami masalah bid'ah, selalunya kawan-kawan kita ini dia akan kata tidak ada bid'ah yang hasanah. Sebab kata dia, Nabi SAW telah bersabda, kullu bid'atin dolalah. Setiap yang bid'ah itu sesat. Jadi ini memang hadis yang betul, hadis yang sahih, tapi masalah kepada kefahaman. Bila kita bagi tahu kepada dia, sebenarnya ulama seumpama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala sendiri membahagikan bid'ah kepada dua. Kata Imam Syafi'i, al-bid'atu bid'atan. Bid'ah ada dua jenis. Mahmudatun, terpuji, maknanya baik. Wa mazbumah, terkeji, maknanya tak bagus. Lalu Imam Syafi'i menerangkan, fama wafaqas sunnata fahuwa mahmud. Maka mana bid'ah yang selari sesuai dengan sunnah, dengan ajaran Nabi, iaitu terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum. Yang mana bercagah dengan sunnah, dengan ajaran Nabi, yang itu terkeji. Jadi kawan kita yang mengaku salafi, dia tak boleh terima. Dia kata, mana boleh? Nabi SAW dah bagi tahu bid'ah, setiap bid'ah tu sesat. Macam mana ulama boleh pandai-pandai membahagikan ada bid'ah yang terpuji, ada bid'ah yang terkeji? Jadi dia keliru di situ. Kita boleh terangkan pelan-pelan kepada dia bahawa sebenarnya ulama bukan pandai-pandai. Ulama memang pandai. Yang pandai-pandai itu dia. Pasal dia jumpa satu hadis, dia terus nak buat konklusi. Ulama tidak demikian. Ulama akan lihat keseluruhan dahulu. Dan dia tak perasan bahawa Imam Syafi'i itu ulama salaf. Sepatut kalau dia memang salafi, dia senang hati ikut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini generasi tabi'in. Tetapi dia mendakwa salafi, bila ulama salaf berfatwa, dia tolak. Maka itu hakikatnya saya pernah sebut dalam bahasa utara adalah salafi. Dia salafi ikut ni, dia pikut tu. Salafi, dia sepatutnya salafi. Ikut betul-betul bagaimana ulama salaf. Dan malah apa yang dibagi oleh Imam Syafi'i ini dipersetujui oleh sekian ulama yang lain. Jadi kita cuba perbetulkan, kawan-kawan kita yang terpengaruh dengan Wahabi ini, kadang-kadang dia bukan apa, dia tersalah faham. Tapi insyaAllah pelan-pelan kalau kita terang pada dia, dia nampak, dia boleh patah balik pada kita, ikut kembali manhaj ahli sunnah wal jamaah. Cuba terang pada dia. Hadis itu betul, tapi kena difahami dengan makna yang betul. Imam Nawawi sendiri, rahimahullah, seorang pakar fiqah, pakar hadis, mensyarahkan hadis dalam Sahih Muslim. Jadi hadis kullu bid'atin dalalah ni ada dalam Sahih Muslim. Imam Nawawi kata, lafaz setiap bid'ah sesat, dia lafaz yang umum, tetapi maksud dia khusus. Boleh ke Ustaz? Kullu makna sebahagian. Sebab Imam Nawawi kata, kullu di situ maksudnya sebahagian saja. Memang biasa sebenarnya. Biasa dalam Quran, dalam hadis, bila digunakan kullu, maksudnya sebahagian. Contoh, dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, tudammiru kulla syai'in bi'amri rabbiha. Tudammiru maknanya membinasakan. Apa yang membinasakan? Banjir besar. Zaman Nabi Nuh AS. Apa yang dibinasakan? Kulla syai'in. Setiap sesuatu. Jadi kalau kita tengok zahir daripada ayat, tidak ada yang tidak binasa pada masa itu. Quran kata setiap sesuatu. Kita sambung saja ayat itu lagi, Allah bagi tahu, fa asbahu la yura illa masakinuhum. Maka jadilah kaum Nabi Nuh tidak kelihatan lagi kecuali tempat tinggal mereka. Oh, jadi rupanya tempat tinggal mereka tak binasa, masih boleh nampak lagi. Gunung ganang tidak binasa, langit bumi tidak binasa. Jadi kullu di situ maksudnya kebanyakan, bukan semua. Ya, dalam hadis misalnya, Nabi SAW bagi tahu, kullu bani Adam ya'kuluhu turab illa ajbaz zanam. Setiap anak Adam akan dimakan oleh tanah.
maknanya reput lah. Kecuali tulang sulbi. Tulang sulbi tidak reput. Kalau ikut zahir hadis, yang nama anak Adam semua reput. Tak ada yang tidak reput. Tapi ada dalil lain yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala mengharamkan ke atas bumi daripada memakan jasad para Nabi. Jadi jasad para Nabi tidak reput, malah jasad orang mati syahid juga Allah jaga, dan malah kadang-kadang kita jumpa di tempat kita, dah 20-30 tahun ditanam, dia bukan Nabi, tak pernah dengar kata dia mati syahid, tapi bila nak dialih jenazah dia masih elok. Oh, maknanya hadis tak betul lah Ustaz. Hadis betul. Tapi kamu kena faham dengan makna yang betul. Kullu di situ maknanya kebanyakan anak Adam. Bukan semua. Ada juga yang tidak dimakan oleh tanah.